Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Faradana binti Jamaluddin. Hari ini kita akan bincangkan topik teknik parameter mengukur kesihatan badan. Berharap semua anak-anak pelajar dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk topik kita pada hari ini. Okey, dalam teknik mengukur kesihatan badan, kita ada 4 aspek standard kandungan yang perlu kita kuasai. Yang pertama, suhu badan, kadar denyutan nadi. Yang ketiga, tekanan darah. Dan yang keempat, indeks jisim badan. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu suhu badan. Apa itu suhu? Suhu merupakan darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu bahan. Jadi bila kita mengatakan atau kita merujuk kepada suhu badan, maksudnya kita mengatakan tentang darjah kepanasan atau darjah kesejukan suhu badan seseorang. Jadi, berapakah jurat suhu badan normal bagi seorang manusia yang sihat? Seorang manusia yang sihat mempunyai suhu normal 36.9 darjah Celsius atau 37 darjah Celsius. Okey, sekarang ni macam mana kita nak ukur suhu badan kita? Mengukur suhu menggunakan alat yang kita namakan sebagai termometer. Ada 4 jenis termometer yang perlu kita kenal. Yang pertama, termometer klinik. Termometer klinik digunakan untuk menyukat suhu badan dan julat suhu pada termometer klinik adalah daripada 36 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius. Yang kedua, kita ada termometer makmal. Termometer makmal kurang sesuai untuk mengukur suhu badan. Ia lebih digunakan untuk menyukat suhu cecair di dalam makmal. Dan julat termometer makmal adalah daripada negatif 10 darjah Celsius hingga 110 darjah Celsius. Yang ketiga, termometer rektal. Termometer rektal digunakan untuk menyukat suhu badan melalui dubur dan ini kebanyakannya digunakan pada bayi yang berusia kurang dari 3 bulan. Dan yang keempat, kita ada termometer inframerah. Termometer inframerah yang kita telah kenali sekarang sejak musim COVID ini banyak digunakan di merata tempat kerana ia sangatlah praktikal kerana tidak perlu melibatkan sentuhan semasa menyukat suhu badan. Okey, itu adalah secara ringkasan 4 termometer yang perlu kita kenal. Jom kita tengok satu-satu. Termometer klinik. Macam tadi yang telah saya katakan, termometer klinik digunakan untuk menyukat suhu badan dan julatnya adalah daripada 36 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius. Sebelum kita nak gunakan termometer klinik, kita perlu pastikan bahawa suhu ataupun aras merkuri adalah di bawah 35 darjah Celsius. Jika suhu melebihi 35 darjah Celsius, termometer haruslah dikibas-kibas sehingga bacaan turun ke bawah 35 darjah Celsius sebelum kita gunakan. Okey, macam mana pula cara nak guna termometer klinik? Termometer klinik kita boleh gunakan dengan cara meletakkan di bawah mulut, di dalam mulut ataupun di bawah lengan. Biarkan dalam 2 ke 3 minit dan kita boleh alihkan termometer dan rekodkan bacaan suhu. Jika kita menggunakan termometer klinik digital, tunggu sehingga bunyi bip terhasil dan kita boleh rekodkan bacaan suhu. Jika kita perhatikan, pada bahagian bawah termometer klinik terdapat kawasan yang kita namakan pencerutan pada terus merkuri. Pencerutan ini adalah penting supaya apabila kita mengalihkan termometer daripada bawah lengan atau dikeluarkan daripada mulut, merkuri tidak turun secara mendadak dan menyebabkan bacaan sebenar terganggu. Jadi, bila ada pencerutan, dia akan menghalang merkuri daripada turun mendadak dan memberikan bacaan yang lebih tepat. Dan pencerutan hanya ada pada termometer klinik. Okey, seterusnya kita pergi ke termometer makmal. Termometer makmal kurang sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan manusia. Ia lebih sesuai digunakan untuk menyukat suhu cecair kerana ia tidak mempunyai kawasan pencerutan seperti termometer klinik. Walau bagaimanapun, jika kita ingin menggunakan termometer makmal untuk menyukat suhu badan, kita perlu mengambil bacaan tanpa perlu mengalihkan termometer tadi dari bawah lengan ataupun di dalam mulut. Boleh, tetapi kurang sesuai. Termometer yang ketiga kita namakan sebagai termometer rektal. Termometer rektal ni hanya sesuai digunakan untuk bayi berusia kurang dari 3 bulan. Dan sebelum gunakan, pastikan terdapat label kegunaan rektal pada termometer tersebut. Okey, bagaimana pula teknik yang betul dalam menggunakan termometer rektal?
Pertama sekali ialah bahagian mencung termometer rektal haruslah dibersihkan dengan menggunakan alkohol. Sapu jeli petroleum pada bahagian mencung termometer sebelum masukkan termometer ke dalam bahagian dubur bayi. Angkat kaki bayi seperti dalam raja dan masukkan termometer dalam dubur bayi lebih kurang 1.5 hingga 2.5 cm. Biarkan seketika sehingga bunyi pip terhasil dan bacaan suhu boleh direkodkan. Dan yang keempat adalah termometer inframerah. Okey, termometer inframerah adalah termometer yang boleh digunakan untuk menyukat suhu badan manusia tanpa perlu bersentuhan. Pembacaan suhu menggunakan termometer jenis ini adalah cepat. Jadi, bila kita nak guna, kita boleh halakan terus termometer ke dahi dan mengambil jarak kira lebih kurang 5 cm. Dan yang penting adalah jangan halakan termometer ke arah mata secara langsung ataupun secara tidak langsung. Okey, itu adalah 4 jenis termometer yang telah kita kenal. Dan seterusnya, menginterpretasi suhu badan. Sebagai seorang manusia, kita harus peka terhadap suhu badan kita sendiri. Suhu badan yang normal menandakan kita adalah seorang manusia yang sihat. Kenaikan suhu badan secara tidak normal menandakan kesihatan kita merosot. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan suhu badan manusia? Terdapat 3 faktor yang menyebabkan suhu badan manusia boleh menaik dengan mendadak. Yang pertama, jangkitan. Jangkitan bakteria ataupun jangkitan virus boleh menyebabkan suhu badan meningkat. Dan ini menandakan seorang tidak sihat, iaitu dia dijangkiti oleh bakteria dan virus. Rawatan perlu diambil agar kita boleh kembali sihat. Yang kedua, senaman. Seseorang yang melakukan senaman berat, jika kita ukur suhu secara terus, maksudnya lepas dia buat senaman, kita terus ambil suhu dia, so dia akan menunjukkan peningkatan suhu yang mendadak. Jadi suhu itu tidak tepat. Apa yang perlu kita lakukan adalah berehat seketika dan ambil semula suhu. Bagi badan kita rehat dan bertenang sebelum suhu kembali ke normal. Yang ketiga, pendedahan kepada suhu yang melampau, panas yang melampau. Apabila seseorang terdedah kepada cahaya matahari yang melampau, boleh menyebabkan peningkatan suhu badan, strok haba dan juga boleh membawa maut. Jadi, sebagai seorang manusia, diingatkan sekali lagi agar kita peka terhadap suhu badan kita. Kesimpulan daripada topik perbincangan pada hari ini adalah yang pertama, kita haruslah tahu alat yang betul untuk mengukur suhu badan. Dan yang kedua, kita harus tahu teknik yang betul dalam menyukat suhu badan kita sendiri. Dan yang terakhir, kita haruslah peka terhadap sebarang perubahan pada suhu badan kita. Jika terdapat sebarang perubahan yang tidak normal, pastikan anda dapatkan rawatan. Dan saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.